Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azan bin Muhammad Hashim, bernombor matrik C21A 1826. Hari ini, saya akan membentangkan tajuk tentang makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Baiklah, pengenalan. Sultan Mahmud atau nama penuh baginda adalah Paduka Seri Sultan Mahmud Shah II, merupakan keturunan terakhir Raja Fatimah iaitu cucu kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II, iaitu raja pertama yang membuka Johor Lama. Baginda ditabalkan menjadi sultan pada usia 10 tahun. Pusat pemerintahan baginda adalah di Kota Tinggi Johor dan istana hingga baginda pula terletak di daerah Johor Lama. Pada masa kini, nama baginda sering dikaitkan dengan kezaliman yang baginda lakukan terhadap seorang wanita yang sedang sarat mengandung. Baginda mangkat pada usia 24 tahun ketika di Julang kerana ditikam oleh Laksmana Bentan atau nama sebenarnya adalah Megat Seri Rama, iaitu suami kepada wanita tersebut. Makam Sultan Mahmud ini terletak di Kampung Makam, Kota Tinggi, Johor. Makam baginda merupakan makam jenis batu nisan Aceh. Terdapat juga makam-makam kaum kerabat baginda ditempatkan di tempat yang sama. Terdapat juga makam wanita yang dibunuh oleh Sultan Mahmud tersebut. Hal ini merupakan satu penghormatan baginda terhadapnya. Makam-makam ini terletak bersebelahan dengan Masjid Al-Hadi. Ya, Masjid Al-Hadi. Masjid ini dipercayai merupakan masjid di mana tempat kejadian Sultan Mahmud ini ditekam oleh Laksmana Bentan ketika di Julang. Masjid tersebut juga menjadi saksi lafaz sumpah Sultan Mahmud terhadap keturunan Laksmana Bentan. Sultan Mahmud menyumpah 7 keturunan Laksmana Bentan untuk tidak masuk ke Kota Tinggi. Jika melanggar sumpahan ini, maka mereka akan muntah darah dan mati. Ini merupakan gambar Masjid Al-Hadi yang terletak di Kampung Makam Kota Tinggi, Johor. Seterusnya, kita akan mengkaji sejarah dan asal-usul produk kepercayaan dan simbolik. Sejarah dan asal-usul produk. Hubungan di antara Aceh dan Tanah Melayu telah wujud sebelum zaman penjajahan Barat lagi. Hal ini disebabkan oleh peperangan maupun perkahwinan. Secara tidak langsung, Empayar Aceh terbina dan ketamadunan pun wujud. Empayar Aceh pernah berada di kemuncaknya. Buktinya, Kerajaan Aceh pernah menyerang Pahang pada tahun 1617 kerana Pahang telah menandatangani perjanjian dengan Portugis. Semasa peperangan, tentera Aceh telah menculik putera Pahang dan telah dikahwinkan dengan puteri Aceh pada ketika itu. Sebelum kemangkatan Sultan Aceh, baginda mewasiatkan tahtanya kepada putera Pahang tersebut. Selain itu, Kerajaan Aceh juga pernah menyerang Perak pada tahun 1573 dan menyebabkan pemerintah Perak juga diculik dan dibawa lari ke Aceh. Setelah itu ditabalkan menjadi Sultan Aceh dari tahun 1579 hingga 1586. Hal ini membuktikan bahawa Kerajaan Aceh dan beberapa buah negeri di Tanah Melayu berkaitan antara satu sama lain dan menjadikan batu nisan Aceh turut berada di beberapa buah negeri. Pada awal kedatangan Islam di Aceh, banyak kebudayaan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang lain. Sebagai contoh, pengaruh Hindu-Buddha atau prasejarah. Bentuk batu nisan tampak menyerupai menara ataupun bangunan suci masyarakat Hindu. Mengikut kepercayaan, terdapat beberapa adat pemakaman Aceh. Antaranya ialah bentuk setiap batu nisan ini dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan. Hal ini bermakna setiap keluarga bentuk batu nisannya adalah sama. Selain itu, batu nisan seorang tokoh akan diukir namanya dan kawasan pemakamannya akan terletak di kawasan yang tinggi. Seterusnya, beberapa buah generasi akan ditanam di tempat yang sama. Status ekonomi setempat dapat ditunjukkan dengan perhiasan yang dihiaskan pada makam. Sebagai contoh hiasannya ialah seramik, China stone dan sebagainya. Setiap makam juga perlu diletakkan berhampiran dengan jalan perhubungan utama ketika itu.
Sekiranya terdapat lebih daripada satu kawasan pemakaman, bermakna kawasan tersebut pernah wujudnya penempatan pada satu ketika dahulu. Seterusnya, kita akan mengkaji reka bentuk yang digunakan dalam penghasilan produk. Baiklah, secara umumnya, batu nisan Aceh ini dapat dibahagikan kepada 3 jenis utama. Jenis-jenisnya ialah pipih, blok dan batu panjang iaitu silinder. Batu nisan ini juga dapat dikelaskan mengikut zaman kesultanan. Saiz batu nisan ini dipengaruhi oleh faktor kedudukan sosial dan umur si mati. Bagi kanak-kanak pula, batu nisannya adalah kecil saiznya. Jantina si mati tidak dapat dipastikan melalui reka bentuk batu nisan. Profesor Dr. Osman bin Muhammad Yatim telah berjaya melakukan tesis berkaitan tipologi batu nisan Aceh yang bertajuk A Study of 50 to 90 Century Islamic Gravestone in Peninsular Malaysia. Tipologi ini bermaksud kajian tentang tipe iaitu model atau jenis golongan dan sebagainya, atau tentang pertalian antara tipa serta sifat atau perwatakan yang terdapat pada setiap tipa. Dr. Osman Yatim telah mengelaskan batu nisan Aceh ini kepada 14 jenis iaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M dan N. Jenis-jenis ini juga dikenali sebagai Osman type. Ini merupakan tesis yang bertajuk A Study of 50 to 90 Century Islamic Gravestone in Peninsular Malaysia oleh Profesor Dr. Datuk Osman bin Muhammad Yatim. Ini juga merupakan tipologi batu nisan Aceh yang dikelaskan oleh Profesor Dr. Datuk Osman bin Muhammad Yatim. Raja Ampat ini menunjukkan batu nisan Type A yang digunakan sekitar tahun 1400. Raja 5 menunjukkan batu nisan Type B hingga Type G yang digunakan sekitar tahun 1500. Raja 6 menunjukkan batu nisan Type H yang digunakan sekitar tahun 1600. Raja 7 ini menunjukkan batu nisan Type I hingga Type N yang digunakan sekitar tahun 1700 hingga 1800. Reka bentuk batu nisan Aceh ini mempunyai motif atau falsafahnya yang tersendiri. Bentuk batu nisan Aceh ini dibahagikan kepada beberapa bahagian yang mewakili anggota tubuh badan si mati. Bahagian paling atas batu nisan dipercayai mewakili bahagian puncak, kemudian bahagian bawahnya mewakili bahagian kepala. Seterusnya bahagian bawahnya diwakili sebagai bahagian bahu dan diikuti bahagian atas badan, lalu bahagian bawah badan dan yang terakhir bahagian dasar iaitu bahagian yang terakhir. Semua batu nisan Aceh ini mempunyai seni kaligraf haid. Ini jika seni kaligrafnya rumit dan panjang, maka si mati merupakan seorang yang penting dan tinggi kedudukan sosialnya. Jenis-jenis haid yang biasa digunakan adalah jenis Naqshi, Tuluf, Kufi, Figural dan Sama. Kebiasaannya batu nisan ini terdapat puisi sufi dan potongan ayat suci Al-Quran. Seni kaligrafi ini merupakan salah satu sebuah media dakwah, sebuah seni, sebuah hiasan dan media untuk memberikan rasa hormat dan status sosial. Raja 9 ini menunjukkan antara seni kaligrafi haid yang terdapat di beberapa buah batu nisan Aceh. Reka bentuk batu nisan Sultan Mahmud Mangkat di Julang dipercayai merupakan batu nisan jenis H. Sultan Mahmud dikatakan mangkat pada tahun 1699. Oleh itu, batu nisan yang digunakan pada tahun itu adalah batu nisan Type H. Namun, disebabkan faktor usia ataupun bencana alam, batu nisan ini tidak sempurna. Hal ini kerana pada bahagian atas atau dipanggil bahagian puncak batu nisan tersebut seperti telah pecah.
Gambar kiri merupakan batu nisan Sultan Mahmud Mangkat di Julang, manakala gambar kanan merupakan gambar tipologi batu nisan Aceh menurut Osman Tan. Baiklah, seterusnya kita pergi ke fungsi dan penggunaan produk. Makam Sultan Mahmud ini telah dipelihara dan dipelihara oleh Kerajaan Negeri Johor dan menjadi salah satu aset kebanggaan daerah Kota Tinggi. Disebabkan sejarah inilah, Bandar Kota Tinggi dikenali sebagai bandar bersejarah di Johor. Makam ini telah didirikan bumbung untuk keselesaan pelawat-pelawat yang datang untuk menziarahi baginda. Ini merupakan suasana di dalam kompleks Makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Bukan sahaja makam Sultan Mahmud yang berada di situ, makam kaum kerabatnya juga terdapat di situ. Namun, ada sebilangan makam yang tidak dapat diketahui milik siapa. Tetapi bentuk batu nisannya juga merupakan bentuk batu nisan Aceh. Makam Sultan Mahmud ini berfungsi sebagai salah satu tarikan pelancong untuk datang ke Kota Tinggi. Makam ini juga menjadi bukti bahawa dahulu Kota Tinggi merupakan sebuah daerah atau kawasan yang mempunyai sistem pemerintahan dan sistem ketenteraannya yang tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa kepulangan Megaksi Rama atau Laksamana Bintan setelah berperang dengan Lanun di kawasan perairan Johor. Selain daripada makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang, terdapat juga sebuah makam yang sangat unik, iaitu makam kucing bertanduk yang merupakan haiwan peliharaan Sultan Mahmud. Makam tersebut diletakkan berdekatan dengan makam Sultan Mahmud, namun tidak diletakkan di bawah satu bumbung. Dipercayai kucing ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Ia mampu mengesan musuh-musuh yang mahu menyerang Kota Tinggi. Kucing ini akan membuat bising untuk memberitahu penduduk setempat bahawa ada musuh yang akan datang menyerang. Kucing ini mati kira-kira seminggu sebelum Sultan Mahmud Mangkat. Ini juga merupakan salah satu tarikan untuk datang ke Kota Tinggi. Gajah ini menunjukkan sebuah makam kecil yang dipercayai makam kucing bertanduk, iaitu kucing kesayangan Sultan Mahmud. Baiklah, kita akan ke bahagian bahan dan proses pembuatan produk. Bahan dan proses pembuatan batu Aceh ini tidak dapat dipastikan dengan tepat. Namun, terdapat satu kawasan kebun kelapa sawit di Blang Kolam, Aceh, Indonesia yang merupakan kawasan pembuatan nisan pada masa lalu. Hal ini kerana terdapat batu-batu berukuran besar dan mempunyai jejak aktiviti pekerjaan di kawasan tersebut. Bongkahan batu tersebut dianggarkan sekitar 2,5 meter, bahkan ada yang berukuran 4,5 meter. Dipercayai, batu-batu tersebut dipotong atau dibelah dengan menggunakan pahat. Bongkahan batu tersebut memiliki persamaan bahan dengan beberapa batu nisan Aceh yang lain. Terdapat sesetengah ahli sejarawan mengatakan bahawa batu nisan Aceh ini menggunakan bahan daripada batu laterite merah atau dikenali sebagai batu lada. Batu laterite ini terhasil daripada kawasan yang tinggi dengan oksida besi. Batu ini merupakan antara batu yang tahan kerana tidak mudah terlentur apabila berjemur dan berhujan. Kebiasaannya, batu ini banyak terdapat di kawasan tropika. Terakhir, kita akan ke bahagian penutup. Kewujudan batu-batu nisan Aceh ini menjadi lambang atau bukti bahawa tanah Melayu terutamanya negeri Johor mempunyai pengaruh atau kerjasama dengan Aceh. Kewujudan batu-batu nisan ini juga menjadi bukti bahawa Aceh pernah melalui zaman keemasan. Hal ini kerana terdapat banyak jenis dan reka bentuk batu nisan yang dapat dihasilkan. Banyak ahli seni dan ahli ukir pada ketika itu dapat menjadikan bakat mereka itu sebagai satu pekerjaan yang tetap. Mereka berlumba-lumba untuk menghasilkan satu reka bentuk batu nisan yang cantik dan megah apabila dipandang. Hasil-hasil mereka ini mendapat permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat juga golongan bangsawan atau kerabat diraja yang sanggup menempah batu nisan daripada Aceh.
Namun, penggunaan batu nisan Aceh ini tidak mendapat sambutan apabila penjajah dari barat mula menjajah di negara kita. Penjajah barat ini telah melenyapkan banyak budaya sebenar kita. Penjajah barat beranggapan bahawa budaya asli kita merupakan satu budaya yang kuno. Kesannya, masyarakat zaman sekarang lebih suka mengamalkan gaya hidup barat berbanding gaya hidup tradisional. Baiklah, sampai di sini sahaja pembentangan saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum.